اللهم ارحمنا بالقرآن. Ustaz, okay, siri kita ada walking Quran Ustaz Jadi walking Quran tu kita ambil idea that seseorang itu dia adalah berakhlak Al-Quran kan. Jadi Ustaz ada apa pesanan bagaimana seseorang itu boleh cubalah untuk menjadikan akhlaknya sebagai akhlak Al-Quran Ustaz. Baik, Masya Allah susah ni. Sebab saya pun sendiri masih usahalah. Sentiasa usaha untuk menjadi orang yang sentiasa dengan Al-Quran lah. Sebab Al-Quran ni satu keistimewaannya ataupun mukjizatnya, kita duduk buka Al-Quran, kita dapat mengalirkan air mata. Walaupun tak faham maknanya. Tak faham makna lagi kan. Kita tengok je, tapi kita dapat mengalirkan air mata. Sebab kita faham bahawa ini adalah ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah faham perkara tersebut, dia sebagai satu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Jadi bila kita tahu ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, saya teringat satu ayat Al-Quran, hafizu ala salawat. Jadi jagalah solat-solat kalian kan. Jadi bila kita teringat ayat Quran tu, kita akan terus kata orang tu reflect pada diri kita. Aku jaga solat ke tak? Tadi solat ke tak? Jadi macam kita, Allah dah sebutkan jagalah solat-solat. Jadi jagalah, kita kena reflect. Macam contoh Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bila setiap kali kita ingat ayat tersebut, kita akan hari ni tak puasa puasa. Okay. Make sure kita puasa. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita dah hafal, yang kita dah baca, walaupun sependek-pendek surah lah, sebagai contoh inna a'tainakal kautsar kan fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu ayat pun kita cubalah faham kan, ada pasal apa ni tentang telaga Kautsar. Teringat telaga Kautsar, teringat Nabi SAW. Kalau kita dapat buat perkara-perkara yang baik, amalan yang baik, insya-Allah kita dapat minum daripada telaga Kautsar. Macam gitulah. Jadi bila kita dah tahu tentang ayat-ayat ni semua, dia menjadikan kita orang-orang yang menjaga sebagai seorang yang membawa Al-Quran di mana-mana. Sebenarnya bukan sahaja Hafizul Quran saja digelar The Walking Quran. Semua di antara kita, semua manusia ada ciri-ciri The Walking Quran sebenarnya. Berapa ayat yang kita bawa bersama kita dalam kehidupan kita, kita digelar The Walking Quran. Contoh kita dapatkan, kita faham satu makna daripada Al-Quran dan kita kita benar-benar menghayati ayat tersebut, beramal dengannya, kita jadilah The Walking Quran. Betul. Jadi untuk kita sentiasa menjadi lebih baik lah The Walking Quran, yang macam contoh ada level lah, katakan kita baru hafal satu ayat ni tentang buat kebaikan. Jadi mungkin level tu kita tambahkan ayat mungkin tentang puasa, jadi kita sentiasa puasa. Kemudian level 3 sedekah dan sebagainya. Dan kita tambah, barulah kita akan sentiasa nak jaga Al-Quran dengan kita menjaga amalan-amalan baik. Dalam Al-Quran pun ada sebut tentang berbual dengan baik kan. Jadi tu pun kita ambil adab-adab yang disebutkan dalam Al-Quran ni semua, kita jadikan dia sebagai satu ikutan lah, petunjuk, panduan kehidupan kita dalam kehidupan kita. Itu yang boleh saya kongsikan lah tentang perkara tersebut. Terima kasih Ustaz. You give us another perspective lah of the Walking Quran. Mula-mula kita ingat Walking Quran ni kira yang johan-johan ataupun yang hufaz-hufaz, tapi sebenarnya semua Ustaz. Betul. Different level lah, insyaAllah. Yes, insyaAllah. Moga-moga kita semua dapat syafaat Al-Quran Ustaz. Amin. Ustaz, baiklah Ustaz, mungkin Ustaz ada pesanan lah untuk talibul ilm ataupun khusus dalam bidang Al-Quran Ustaz, sebagai penutup Ustaz. Satu pesanan, kata orang tu pesanan yang pusing lah. Kan,
kita pun dah biasalah dengar nasihat ni untuk sentiasa tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Sebab kita sentiasa akan diganggu ataupun akan ada ujian lah bila kita nak dekat dengan benda-benda yang baik, terutama sekali dengan Al-Quran. Mesti ada yang akan mengganggu kita lah, iaitu tidak lain bukan musuh yang kita tahu bahawa syaitan lah. Dia akan sentiasa mengganggu kita untuk tak payahlah baca Al-Quran, tak payahlah belajar ilmu, kan, ni semua nanti bolehlah, nanti sampai sudah dah tua, ilmu meningkat dan sebagainya, kan. Jadi pesanan untuk sentiasa kita perbaharui niat kita. Kita niatkan aku ni belajar Al-Quran bukan kerana orang, tapi untuk diri aku sendiri, untuk keluarga aku, untuk selamatkan diriku serta keluargaku. Dan Allah sebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan dengan cara aku sekadar belajar ilmu Al-Quran dapat menyelamatkan diriku dan juga ahli keluargaku. Itu yang pertama lah, tajdidun niyah, perbaharui niat kita sentiasa. Sebab bila kita belajar Al-Quran, nanti ada satu tahap kita lemah, kita punya semangat lemah, turun. Kita punya nak belajar ilmu pun dah jadi malas, ataupun mungkin hanya sebabkan guru kita marah, kan? Merajuk. Jadi kita macam down lah. Jadi bila katakanlah kita dah macam kita kena marah dengan guru, kita cubalah sedaya upaya nak merajuk lah, tak kisah. Yang kita manusia, kita ada perasaan. Kita nak merajuk boleh, tapi jangan macam berliritan lah. Kalau boleh kita sentiasa cuba tanya kenapa guru aku marah. Ini pasal kelemahan diri aku sendiri. Mungkin ada kesilapan yang aku tak nampak. Sentiasa baik sangkalah, terutamanya kepada guru kita, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Sentiasa, walaupun kita tak nampak pada ketika itu, kita cuba sedaya upaya untuk mengajarkan diri kita ni erti kesabaran bila belajar Al-Quran terutamanya. Kalau tak dapat nak cari baik sangka tu dengan guru, ternampak guru ni sengaja aim aku kan, kata orang tu, kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin Allah nak rasa bagi kita rasalah ujian menghafal Al-Quran ni. Kalau kau tak rasa kesusahan sekarang, nanti kalau semuanya mudah, hafal mudah, baca mudah, semuanya bagus, kita akan tend to ambil sambil lewa. Betul. Jadi bila macam kalau kita dapat ujian sedikit, cubalah sabar. So, setiap ujian yang kita lalui itu yang buat dapat ada kesan kepada kita. Teringat dulu aku susah payah menghafal Quran. Inilah hasilnya. Betul. Inilah hasilnya. Kadang-kadang kita bila dah mengajar baru kita tahu kenapa dulu guru kita buat macam gitu. Betul. Terus terang saya pun dulu daripada kecil memang ni pun nak tegur ke? Tak payahlah kan. Kecil je. Tapi bila dah besar ni, okey, fahamlah, memang perlu untuk ditegur dulu yang kecil tu. Jadi Masya Allah lah, ada hikmah lah daripada setiap teguran guru terutamanya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, terima kasih Ustaz kerana meluangkan masa lah untuk bersama-sama kami dan berkongsi ilmu-ilmu yang saya pasti dapat bermanfaat buat kami semua dan viewers kami juga Ustaz. Dan untuk menutup majlis, kami minta izin lah Ustaz kalau boleh mempersembahkan sedikit bacaan Al-Quran buat kami Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, insya-Allah saya akan baca ayat daripada surah Taha. Surah Taha ni salah satu surah yang favourite saya lah, kegemaran saya. Sebab dia mengingatkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW lah, nama Taha tersebut. Jadi dan ayat-ayatnya selanjutnya juga menerangkan tentang ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, iaitu maksudnya kami, iaitu Allah tidak menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran untuk memberatkan, litashqa, bukan.
illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali untuk peringatan bagi mereka yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, menerangkan bahawa ni diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang khalaqal ard, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi dia memberikan kesanlah kepada saya ayat ni. Jadi mudah-mudahan bacaan saya dapat memberi kesan juga kepada para pendengar, dan dapat menghayatilah ayat-ayatnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Masya Allah. Ribuan terima kasih Ustaz. Sekali lagi Ustaz kerana meluangkan masalah untuk bersama-sama kami ya. Dan juga kepada antum sekalian yang sudi juga bersama kami ya, di Spotify ataupun di YouTube ya. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siri-siri yang akan datang dengan asatizah yang lain insyaAllah. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an